PN tak boleh bentangkan belanjawan bayangan kerana tak ada angka sebab bukan jadi kerajaan. Rakyat tanya kenapa pembangkang tak bentang belanjawan bayangan. PH dulu masa jadi pembangkang, tiap-tiap tahun bentangkan belanjawan bayangan. Saya dalam pasukan awal yang menyediakan belanjawan bayangan PH sebelum disambung oleh beberapa ahli parlimen yang lain. Macam mana pembangkang boleh menyediakan belanjawan bayangan sedangkan tak ada angka? Ni tips kepada Fadli Syahari, Razif Jidin. Ni semua ni akan jadi menteri kalau PN cukup jumlah ni. Dan Shahinomics, satu-satunya ahli parlimen yang nama media sosialnya adalah ekonomi. Angka-angka ini diperolehi dari pelaporan rasmi yang dibentangkan di parlimen setiap tahun. Ada 4 laporan yang dibentangkan oleh kerajaan yang menjadi asas kepada angka-angka kepada belanjawan bayangan. 1. Tinjauan ekonomi tahunan yang memberi gambaran menyeluruh keadaan ekonomi negara. Kedua, tinjauan fiskal dan hasil kerajaan persekutuan yang memberi gambaran menyeluruh kedudukan kewangan negara. Ketiga, anggaran perbelanjaan persekutuan yang memberi gambaran menyeluruh perbelanjaan dan tanggungan negara. Dan keempat, senarai perjawatan yang memperincikan jumlah perjawatan seluruh agensi kerajaan yang menjadi tanggungan kerajaan persekutuan. Keempat-empat dokumen ini yang dibentangkan setiap tahun akan menjadi asas untuk membuat anggaran dan unjuran dalam menghasilkan belanjawan bayangan. Kita boleh menggunakan dokumen bagi belanjawan 2024 yang dibentangkan tahun lepas untuk membuat unjuran bagi tahun 2025. Contohnya begini. Jika pertumbuhan ekonomi bagi 2024 diramal 4 hingga 5% tahun lepas dan itu memberi hasil X bilion dalam cukai pendapatan, Y bilion dalam cukai tidak langsung dan sebagainya, jika pertumbuhan ekonomi bagi 2025 pula diramal antara 4.5 ke 5.5%, kita boleh unjurkan pertambahan hasil kerajaan dengan sewajarnya. Jika kita tahu pula unjuran hasil bagi tahun 2025 berdasarkan ramalan pertumbuhan ekonomi dan kita mahu buat hutang baru 10% lebih rendah berbanding tahun sebelumnya, itu membolehkan kita menetapkan jumlah perbelanjaan di dalam belanjawan. Selepas itu kita agihkan mengikut kepentingan dalam bidang ekonomi, sosial, keselamatan dan kepada kementerian-kementerian kerana kita tahu unjuran tanggungan gaji. Macam inilah kami berjaya hasilkan belanjawan bayangan setiap tahun sebelum ini. Saya harap tahun depan ahli-ahli parlimen yang kuat berteriak di parlimen ini berjaya menghasilkan satu belanjawan bayangan. Kita nak tahu macam mana mereka nak meningkatkan ekonomi dan hasil negara. Jangan bagi alasan tak ada angka. Ni sama macam cikgu dah bagi nota semua tapi masih tak tahu nak jawab soalan exam sebab nak tunggu cikgu bagi skema jawapan terlebih dahulu.